Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel edisi Beta Passion. Hari ni saya nak share dengan korang semua cara untuk kita groom ikan laga. Untuk faktor pertama iaitu saiz ikan laga. Jom kita semak video. Apa function jaring jaring jar ikan laga ni? Kita nak asingkan seko-seko macam ni, kita nak letakkan dia seko-seko, apa function dia? Contoh macam gini kan, kenapa kita nak jar ikan laga? Sebenarnya ikan laga ni dia suka bergaduh, dia suka berlawan kan, duduk dalam spawn tu. Memang kalau kita biarkan dalam masa yang lama, contoh umur dia dah sebulan setengah, dia dah besar kan, jadi masa tu kita dah kena jar lah. Andai kata dia dah gaduh, biasanya saya takkan jar selagi ikan laga saya tu belum pandai gaduh. Kalau dah besar-besar macam gini kan, dia dah pandai gaduh ni, dia dah suka dah pukul kawan-kawan dia. Jadi bila dah saiz macam gini, saya dah start jar ikan laga. Kalau kita lambat jar, apa berlaku? Semua ikan kita dah gaduh dan akan rosak. Bila dia koyak, nak tumbuh tu lambat tau. Terutamanya kalau dia koyak di bahagian caudal belakang ni. Kalau dia dah koyak belakang ni, bahagian belakang tu, dia akan tumbuh balik, tapi dia tak akan tumbuh sempurna. Dia akan lari tau. Saiz dia ataupun bentuk dia tu, dia akan timbul lebih ke belakang. Kalau kita perasan kan, patutnya dia bentuk shape oval cantik C macam tu kan. So bila dia dah bila dia dah gaduh, belakang ni dia akan rosak dan dia akan tumbuh terlebih. Dia terkeluar. Tapi kalau dia gaduh bahagian anal ataupun dorsal tu, insyaAllah dia boleh tumbuh balik. Masalah dia bila kat caudal lah, ataupun dia gigit dia punya ventral. Ventral ni elemen yang penting lah. Bila dia dah gaduh, dia dah gigit bawah ni hilang, insyaAllah dia tak boleh tumbuh balik. Kalau nak tumbuh pun, kalau dia muda dia boleh tumbuh lah, tapi makan masa yang lama. Kalau dia dah besar, kebiasaannya dia tak akan tumbuh. Okey, itu salah satu lah function jaring. Yang kedua, kita nak jar ikan laga ni sebenarnya untuk kita tingkatkan dia punya territorial tendencies. Maknanya dia rasa territorial, kawasan dia rasa inilah kawasan dia. Dia nak jaga kawasan dia. Siapa yang datang dekat-dekat dengan dia, dia akan flare kan, dia akan kembang. Itu dia rasa tu kawasan dia. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Beta ataupun Facebook Makmal Beta, dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Beta. Bila kita jar untuk saiz, pertamanya kita kena cari bekas yang besar. Ikan laga ni dia akan cepat membesar pada bekas yang besar. Contohnya kalau korang letakkan ikan laga korang dalam gabus spawn yang kita daripada fry kan, kita biar dalam bekas yang sedikit kecil. Macam saya biarkan dalam bekas aiskrim kan, bekas aiskrim yang saya beli 20 sen tu kat kedai coconut shake tu, macam gini ni. Okey, so tak basuh lagi. So kalau saiz macam gini, ikan laga kalau daripada baby, korang letak daripada fry tu, korang letak dalam ni, dia akan makan masa yang agak lama untuk dia besar. Jadi sebab tu kita kena pindahkan di tempat pembesaran. Sebab tu kita pakai growing tank kan, bekas gabus ataupun bekas yang lebih besar, atau plastik ke, ataupun kolam pembesaran. Jadi proses dia tu lebih cepat. Tapi kalau kita guna contoh korang guna botol macam gini, kita jar fry, contoh kita terlalu rajin kan, kita jar fry tu sebab kita takut gaduh. Jadi kita ambil awal-awal, kita dah jar contoh 2 minggu, kita dah jar seko-seko. Korang tengok korang akan dapat hasil dari ikan tu tak akan membesar dengan sempurna berbanding ikan yang korang masuk dalam growing tank. Sebab growing tank tu permukaan dia besar, kawasan dia besar, dan dia akan membantu ikan tu untuk lebih cepat besar. Yang ini tidak. Yang ini tidak. Ikan tu tak akan cepat besar lah. Biasanya saya pakai ni hanya untuk jaring biasa. Kalau ikan tu dah gaduh, saya akan start jaring. So daripada satu spawn tu, saya akan jar ikan jantan sahaja. Ikan betina saya tak jar. So daripada sini kita akan cari ikan yang ada potential. Maknanya dari segi mata kita, spek apa yang kita nak. Contoh ikan fancy, dia kena ada 3 band. So dia kena ada mapping. So daripada ikan junior yang kita masuk dalam ni, dia ada ciri-ciri tu. Dia 3 band dia cantik, ada mapping dia cantik. So kita nampak form dia, kita boleh develop. Mana form ni sebenarnya banyak daripada induk lah. Nanti kita akan cerita pasal form pula lah.
cara nak groom form tu. So kita tengok daripada tu dia ada tendensi ataupun dia ada talent lah, kita kata ni ikan ni boleh pergi jauh, ni ikan tu je kita groom. Kita tak groom semua, sebab kalau korang nak groom semua, korang kena ada kawasan yang besar. Macam saya ni, kawasan saya kecil je kan, kawasan belakang rumah je, tak besar. Jadi kalau korang ada farm yang besar, memang korang full time, memang korang kenalah jar banyak-banyak. Tapi saya ni, saya akan select beberapa ikan yang cukup spek untuk saya jar. Okey, so sekarang ni saya pakai ni, saya nak bagi contoh hari ni, saya nak jar seekor je, nak tunjuk je kan, contoh sahaja. Bekas ni saya dapat ada orang buang je ni, orang buang daripada depan rumah kan, dia dah tak nak, tanya dia tak nak, kita ambil lah. So ni 5 liter tak ke 7 liter macam tu lah, saya potong bahagian atas. Ataupun korang nak beli baldi yang RM2 kat kedai Eco kan, Eco shop tu RM2.10 boleh juga, tak ada masalah. So, saya pakai yang ni sebab dia free, orang dah buang, jadi kita ambil lah. Ok, so sekarang kita kena sediakan air lah. Pastikan air ni tak ada klorin air yang saya dah peram ni. Ok, so dia tak ada klorin lah. Satu malam, ataupun saya pakai juga kadang-kadang saya pakai tension gun. Kalau kita pakai tension gun terus boleh pakai. Waktu tu juga lepas pakai, saya akan biarkan 5 minit gaul-gaul sikit, kacau-kacau sikit, lepas tu boleh pakai. So bila korang dah isi air, saya tak isi penuh, saya takut dia lompat. Tapi biasa besar yang ni tak lompat lah. Alright, untuk jaga kualiti air saya pakai ni EM EM ni kalau korang nak tahu cara nak biarkan dia, boleh tengok video saya sebelum saya tunjuk cara biarkan dan cara penggunaannya. So kita akan titikkan beberapa EM dalam ni lah. Saya letak 10 titik. Bau dia sungguh menyayat hati. Kacau sikit. Dan untuk jaga kualiti air ini terpulang korang tak ada pun tak apa, korang ada pun bagus juga. Saya pakai ni VIP Aquamed. Tak ada pun tak apa tak ada pun tidak mengapa, tidak menjadi kesalahan. Cukup dengan ketapan ni, air saya dah letak dalam ketapang. Cara nak proses dalam ketapang boleh tengok video saya sebelum ni lah. So VIP Aquamed ni dia nak jaga kualiti air. Contohnya air korang tak cukup mineral tu, dia letak VIP Aquamed ni, dia akan macam completekan mineral tu lah, katanya lah So saya pakai VIP Aquamed dan habis dah ni, ok je, tak ada masalah. Tapi penggunaan dia agak macam banyak daily use 5 drop for 1 liter. Ini berapa liter? 3 liter kot, letak dah 8, 10, 15 3 liter lebih kurang 15 titik. Goncang dia semua pakai, lupa nak goncang dia, goncang selepas. Ok, kalau korang ada Akira pun ok, tak ada masalah. So ini sebab fancy je tau, fancy ni korang jangan pekat. Macam saya cakap sebelum ni sebelum saya dah beritahu untuk ikan laga mutasi ni, pH yang sesuai lah, pH yang rendah ataupun pH selalu tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dia ekstrim, dia boleh membunuh ikan laga kita. Jadi pastikan pH korang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu alkaline. Korang yang nak cari barang ikan laga macam pellet, marubeni ke, Seamaster ke yang biasa kita gunakan, ataupun korang nak cari akuarium ikan laga, ataupun apa-apa produk ikan laga, Betatonic ke, Intimate Beta dan sebagainya, korang boleh klik link yang saya letakkan kat bawah ni. Korang yang dah subscribe channel saya yang banyak-banyak terima kasih. Korang support saya, korang yang beri semangat saya untuk terus buat video. Dan korang yang belum subscribe saya, korang boleh tekan button subscribe di bawah dan butang loceng. Semoga korang semua murah rezeki. Okay, standard untuk air macam biasalah kat rumah kita 6.5 hingga 7.5 tu standard. Neutral 7, nak dapat susah juga nak dapat 7 tu. Tapi standard yang kita minum, kalau korang ada penapis air yang biasa guna cuku kan, kuku ke Kowe ke, standard pH dia adalah dalam 6.5, ataupun yang dia kata ini yang lebih alkaline, nak macam air zam-zam tu 7 point something. So standard ikan laga ni dia akan melambat atau kita akan bantutkan proses mutasi dia bila dia berada dalam 6.5 hingga 7.5. Mutasi kat situ adalah mutasi color. Tapi kalau nak lebih mutasi color lagi, kita kena rendahkan ataupun tinggikan dah. So saya nak try jar ikan ni ikan ni color putih fancy, kecil junior ni, berapa bulan sebulan setengah macam tu lah saiz dia. So saya nak try jar ikan laga ini. Ok, so macam saya kata tadi, saya letak ni sebenarnya untuk testing lah.
Mana kita nak tengok kan, nak tengok dia dah ada potensi ke tak. So tengok form dia macam agak okey. So bila okey ni kita macam boleh lah, mungkin ikan ni boleh ke nanti kita jual kan. Jadi kita pilih dia, masuk dalam tu. Itulah rupa dia. Okey, untuk air macam gini banyak ni, kira banyak lah. Untuk ikan yang kecil kan kira besar lah, banyak lah. Jadi kalau macam gini punya saiz, saya akan tukar air. Ataupun kalau korang tak nak tukar air, boleh juga, tak ada masalah. Korang sedut kotoran dia setiap seminggu ataupun 2 minggu. Bila dia punya najis kat bawah tu banyak, kita boleh sedut lah. Ataupun kita boleh letakkan daun ketapang. Daun ketapang function dia akan mendapkan tau. Bila korang letakkan daun ketapang, najis-najis dia ni akan turun ke bawah. So senang lah kita nak sedut. Tapi daun ketapang tak semestinya korang letak ni, tak payah tukar langsung, jangan dia akan berkulat juga, dia akan rosak daun ketapang tu, akan hancur. So bila dah berlaku proses hancur tu, korang kena buang. Takut ada bakteri apa-apa ke, dia boleh efek kita punya air ikan laga. Jadi kita tukar daun ketapang yang baru standard setiap minggu. Seminggu sekali buang daun ketapang yang lama, masukkan daun ketapang yang baru. Jadinya saya akan tukarkan air ni, kalau rajin tukar fully change setiap bulan. Kalau malas, tak sempat kalau kita tak sempat nak tukar air dia, kita just sedut sikit-sikit, kemudian kita tambah air. Yang tu bolehlah buat setiap bulan pun boleh, 2 minggu sekali pun boleh. Andai kata korang tak nak fully change water dia ni, setiap 2 minggu sedut kotoran dan juga tambah air baru. Okey. So ikan laga ni macam biasa dia kena cahaya matahari. Korang jangan groom ikan laga ni dalam rumah ke indoor ke. Pastikan dia dapat cahaya matahari pagi. Yang penting 9 sampai pukul 11. Cahaya petang tu dia boleh panas. Bila air ni panas, ikan laga ni tak tahan kan dengan cuaca panas ataupun extremely sangat sejuk, dia boleh mati. Jadi saya akan letak di kawasan yang dia kena cahaya matahari pagi sahaja, daripada 9 sampai 11. Jadi korang setting mana tempat rumah korang yang ada cahaya matahari dalam waktu-waktu macam tu, kat situ kita groom ikan laga. So masa korang nak setting farm tu, korang kena check juga mana pencahayaan dia. Terlebih cahaya ni dia cepat hijau berlumut tau. Tu kita nak elakkan juga. Dan untuk bila kita pakai EM, penting juga kita kena cahaya matahari. Andai kata dia terlalu panas, kita guna pokok hidup. Pokok hidup ni saya guna frog bait. Jadi kalau panas, ikan ni boleh dia menyuruk di bawah-bawah pokok ni. Maknanya cahaya matahari tu tak direct masuk dalam kita punya ni lah. Okay, letak je banyak-banyak. Jangan sampai tak nampak langsung kan. Ni tak nampak pula ikan korang. Waktu macam gini saya tak ajar sangat dia flash. Kadang-kadang je saya akan gunakan mirror stick tu, ataupun dari kawan sebelah saya akan buka sekat kat sebelah tu. Selebihnya saya tak dah. Okay, sampai sini je. So macam gini je lah. Alright. So macam saya kata tadi, rajin tukar air setiap bulan, fully change. Kalau tak sempat, boleh sedut kotoran dan tambah air baru. Okay, saya rasa sampai sini perkongsian saya kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like. Korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan butang loceng. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.